mengutip semangat itu. Anwar Ibrahim menggunakan kapasiti beliau sebagai salah seorang pemimpin utama kerajaan pada masa itu untuk membawa semangat reform. Hosea Rizal ini cerita pertentangan melawan penjajahan perubahan itu yang pertama di Asia. Dibawa semangat Hosea Rizal itu sehingga ke Malaysia. Saya masih ingat arahan beliau untuk menterjemahkan 2 novel jalanan Anwar Ibrahim dalam kerajaan pada masa itu untuk mendidik rakyat untuk melakukan reform dan sebagainya, dan kelompok-kelompok intelektual untuk mengupas pemikiran Iqbal ini. Tapi tak sempat, belum sempat kita buat ni, dia dah kena pecat. Masih tunggu penjelasan daripada Datuk Kamaluddin. Sampai hari ini saya tak dapat lagi. Mengapa? Atas dasar apa? Anwar masih belum lagi. Belum start lagi dah berucap lagi dah suruh dah. Hebat Penonton Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam merdeka. Saudara pengurusi majlis yang saya muliakan, sahabat saya Saudara Abdullah Latif, Ketua Gerak 98 wilayah, orang lama Saudara Basaruddin Haji Mat Tapi, Timbalan Pengurusi Persatuan Penduduk Kampung Malaysia Raya, Saudara Osman, dulu anak muda, sekarang masih muda lah, orang lama, anak muda tahun 98, sekarang Pengurusi Gerak 98 Badan Tun Razak, Saudara Zukri, Ketua Komunikasi, Saudara Zainuddin, Dr. Nasmah, pimpinan Gerak Wilayah Selangor, Perak, saudara yang saya muliakan. Kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana memungkinkan pertemuan pada malam ini. Malam ini kita di Bandar Tun Razak, bukan parlimen calang-calang. Memang betul kata saudara Basaruddin, memang, dan saudara Osman, memang orang besar-besar je bertanding di parlimen Tun Razak, Bandar Tun Razak ini. Dulu awal dulu pada kali pertama kita masuk bertanding PKR, kita memberi ruang kepada timbalan Presiden Dr. Chandra Muzaffar sendiri bertanding di parlimen Bandar Tun Razak. Sebab itu saudara Dr. Rosli pernah juga menjadi pengerusi PKR wilayah sendiri, ketua chief PKR wilayah, menjadi wakil kita di parlimen Bandar Tun Razak. Begitulah hebatnya Bandar Tun Razak ini. Cuma hari ni dia ada masalah sikit. Saya ahli parlimen Bandar Tun Razak ni bekas bawah saya di Institut Kajian Dasar. IKD ni merupakan satu badan think tank yang dibina oleh Datuk Seri Anwar. Ini saya nak kupas sikit hal itu, sebab dia merupakan antara institusi ataupun lokomotif reformasi Anwar Ibrahim. Jadi perjalanan Anwar Ibrahim dalam membina semangat dan agenda reformasi ini bermula sebelum 98. IKD ditubuhkan sebelum itu, semasa Seri Anwar dalam kerajaan. Dia sertai kerajaan pada tahun 82, 83 macam tu. Tak lama selepas itu dia menubuhkan Institut Kajian Dasar bersama-sama dengan Datuk Kamaluddin Jaafar dan Dr. Siddiq Fadil. Siddiq Fadil adalah Presiden ABIM selepas menggantikan Datuk Seri Anwar, selepas Datuk Seri Anwar melepaskan jawatan Presiden untuk menyertai UMNO.
Jadi IKD itu merupakan satu badan penting ya, dalam perjuangan reformasi. Saya sendiri pun sebaik saja selepas saya tamat pengajian di Universiti Islam Antarabangsa, saya diminta untuk menyertai IKD. Sebenarnya sebelum habis tamat lagi ya, belum habis belajar lagi, saya dah sertai IKD. Mulanya dalam pertemuan saya dengan Datuk Seri Anwar di Universiti Islam Antarabangsa, masa saya pimpin pelajar. Pada masa itu Datuk Seri Anwar dia Menteri Pendidikan dan juga Presiden Universiti Islam Antarabangsa. Masa itu tahun 1987 kita ada kes Tun Saleh Abbas, Ketua Hakim Negara, dipecat. Kita memberontak, saya dan pimpinan pelajar Universiti Islam Antarabangsa, kita tak setuju. Saya masih ingat lagi pada masa itu Datuk Seri Anwar turun ya, bertemu dengan kita, berdialog ya, dan hujah panas ya, sebab kita tidak setuju. Kita nyatakan kepada beliau. Saya sendiri bangkit dan berucap. Masa itu dia tak kenal saya masih pimpin pelajar saya, tapi saya nyatakan kita tak setuju sebab kita kenal Tun Saleh Abbas. Kebetulan Tun Saleh Abbas adalah pelajar kelas bahasa Arab di Universiti Islam Antarabangsa. Jadi kita kenal Tun Saleh masa dia Ketua Hakim Negara. Masa dia Ketua Hakim lagi, dia belajar. Siang dia jadi Ketua Hakim, malam dia mengaji. Dia jadi student, pakai capal, masuk kelas ya, jadi tiba-tiba bila dia dipecat, itulah kita tak setuju. Datuk Seri Anwar tampil ya, dan dia tahu ada pemberontakan besar di Universiti Islam Antarabangsa pada masa itu. Jadi dia berdepan dengan kita, dan saya masih ingat pada masa itu dia bangkit, saya kata kita tak setuju. Dan akhirnya ya, pada malam itu dia beritahu bahawa dia, walaupun dia dalam UMNO ya, jawatannya besar juga dalam UMNO, tapi dia punya masalah ya, dan tak semestinya dia juga setuju dengan pemecatan Tun Saleh. Dia punya agenda reformasi masa itu lagi ya, jauh sebelum 98 lagi. Saya masih belajar lagi ya, 99, 90, 91. Pada masa itu dia dah sebut agenda reformasi. Dia dah minta pada masa itu pelajar-pelajar, saya dan teman-teman untuk bersama dengan beliau ya, untuk membantu beliau pada masa itu dalam UMNO ya, menerusi wadah UMNO pada masa itu. Maknanya dalam UMNO pun dia sudah ada punya agenda reformasi, dan dia nyatakan secara terbuka pada kita, pelajar-pelajar universiti pada masa itu. Jadi akhirnya saya buat keputusan sertai UMNO. Dan keputusan itu selepas saya berdebat dengan beliau di Universiti Islam Antarabangsa. Mak saya Ketua Wanita Cawangan, bapak saya Ketua Cawangan UMNO. Kampung Melissa Raya ni dekatlah juga dengan asal saya. Sekolah ni pun sekolah di Salak Selatan. Sedekatnya Gamai adalah kawan Kampung Melissa Raya ni satu sekolah dengan saya dulu ya. Tapi saya tak pernah masuk UMNO. Saya tak ada niat masuk UMNO. Tapi bila Datuk Seri Anwar datang di Universiti Islam pada masa itu dalam kes Tun Saleh Abbas ya, dia minta untuk bersama ya, melakukan reform. Saya buat keputusan ya, itulah ya, kuncian. Dan penting saya sebutkan di sini kerana saya sertai IKD, Institut Kajian Dasar ya. Pengerusinya pada masa itu adalah ahli parlimen Badatul Razak. Datuk Kemudian Jaafar. Lepas tu saya pun pening juga. Dia patut lebih faham daripada kita ya. Sebab agenda reform Anwar ni lama ya. Anwar ni melakukan reform itu dari awal, dan IKD adalah salah satu daripada lokomotifnya. Dia punya apa ni, kenderaan reformasinya ya, bukan setelah dia dipecat tahun 98. Sebelum itu lagi dia sudah punya ada agenda. Orang selalunya bila dia kena pecat, tak ada jawatan, dia cerita pasal reformasi. Itu banyak kita tengok. Tetapi orang yang dalam jawatan ya, punya jawatan, mau lakukan reform, itu susah, jarang. Anwar Ibrahim membuktikan masa dia dalam kerajaan, dia sudah punya agenda yang cukup terancang ya, melakukan reform. Dan antara orang penting bersama beliau ahli parlimen Badatul Razak. Itu saya pelik dia lagi pula kan. Dan memang betul IKD pada masa saya dulu, kita bukan sekadar cakap, kita lakukan banyak perkara besar yang membabitkan perjuangan reformasi.
Antara perkara besar yang kita lakukan, Datuk Komandan Jaafar terlibat. Dia pengurusi IKD. Saya masa itu timbalan pengarah, antara timbalan pengarah yang paling muda. Pada masa itu baru grad saja, baru habis belajar. Saya tak tahu macam mana mereka minta saya terus jadi sekejap jadi pegawai penyelidik. Lepas saya timbalan pengarah, saya minta untuk ke Filipina dan banyak negara-negara ASEAN. Antara program kita yang utama pada masa itu ialah tentang The Asian Renaissance, yang merupakan juga salah satu daripada intipati perjuangan reformasi di Asia. Saya masih ingat, saya satu ketika itu saya berulang ke Filipina hampir setiap 2 minggu. Dan kerana kita mau lakukan wacana besar tentang pejuang reformasi pertama di Asia, Jose Rizal. Orang panggil Jos Rizal, tapi kalau betul-betul Jose Rizal, seorang Melayu sebenarnya, bangsa Melayu, the Malayan race, yang paling awal menentang penjajahan pada waktu Spanyol di Filipina. Dan kita mengutip semangat itu. Anwar Ibrahim menggunakan kapasiti beliau sebagai salah seorang pemimpin utama kerajaan pada masa itu untuk membawa semangat reform. Jose Rizal ini ini cerita pertentangan melawan penjajahan perubahan itu yang pertama di Asia, dibawa semangat Jose Rizal itu sehingga ke Malaysia. Saya masih ingat arahan beliau untuk menterjemahkan 2 novel hebat Jose Rizal, El Filibusterismo dengan Noli Me Tangere. Cakap tak galak kan. Bergulang Filipina hampir setiap 2 minggu, tapi tak ada apa-apa kan. Saya bergulang seorang lah masa tu. Dua ini diarahkan oleh Datuk Seri Anwar untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Dewan Bahasa Pustaka. Lepas itu kita ke China, Sun Yat-sen, salah seorang antara tokoh reform China. Kita dikupas. Saya ingat lagi pada masa Confucianism. Kita panggil antara profesor hebat kelahiran Malaysia yang menjadi antara profesor yang paling ulung di China, di Hong Kong, Profesor Wang Gungwu, mengupas tentang semangat dan falsafah perubahan dan reform daripada Sun Yat-sen, Confucianism. Dan setelah itu kita ke Rabindranath Tagore, salah seorang daripada tokoh hebat India, taraf dunia, yang dihormati seluruh dunia, yang juga membawa semangat reform. Minta maaf lah malam ni berat sikit kan, sebab ahli parlimen sudah hebat kan. Dia ada pengurusi yang jadi saya kena bagi dia ingat sikit. Dan ini perjalanan Anwar Ibrahim dalam kerajaan pada masa itu untuk mendidik rakyat untuk melakukan reform. Akhir sekali kita nak buat Muhammad Iqbal, salah seorang tokoh reform pemikiran Islam, the philosophical Islamic thought, karya hebat Muhammad Iqbal itu, yang merupakan antara karya terhebat yang diakui sehingga ke hari ini. Dan kita mau kupas itu. Anwar Ibrahim minta kita semua dan teman-temannya dalam ABIM dan sebagainya dan kelompok-kelompok intelektual untuk mengupas pemikiran Iqbal ini. Tapi tak sempat. Belum sempat kita buat ni, dia dah kena pecat pada tahun 1998. Tapi pokoknya saudara, yang saya nak ingatkan itu, yang saya bawa perhatian saudara pada malam ini di Parlimen Bandar Tun Razak, ahli parlimennya dulu, antara sosok besar dalam salah satu daripada entiti besar reformasi Anwar Ibrahim dalam kerajaan, untuk mempamerkan, membuktikan kepada saudara bahawa Anwar ini intinya reform. Reform ini bukan sekadar pernyataan politik, tetapi memang semangatnya, memang kefahaman dia, memang keyakinan beliau untuk melakukan reform, dan melalui institut kajian dasar. Sebab itu saya masih tunggu penjelasan daripada Datuk Kamaluddin. Sampai hari ini saya tak dapat lagi. Mengapa? Atas dasar apa? Anwar masih belum lari daripada landasan reform. Malah Anwar mempertahankan, dia ditekan teruk
ya, tekanan pada beliau makin dekat jadi Perdana Menteri makin teruk, ya, tapi dia bertahan, ya, pengkhianatan, ya, ialah yang di sini, pengkhianatan oleh Azmin Ali itu satu hal lah pula, kan. Saya dah cerita banyak lah, daripada ada Gombak, dah 3-4 kali ni orang kat Gombak pun ada, malam ni saya tak nak cerita, tapi yang saya nak bagi tahu, ya, tentang macam mana Anwar Ibrahim ini, ya, sosok ini, ya, mempertahankan dan membina semangat reform itu dari awal daripada dalam kerajaan. Dan IKD, Institut Kanjasa itu, ya, di mana ahli Parlimen Banda Tun Razak ini, ya, pernah bersama, ya, merupakan satu entiti dan wahana besar, dan Anwar tidak pernah, ya, dia ada kelemahan-kelemahan lain, tak payahlah nak cerita saya tentang kelemahan Anwar, ya. Saya pernah tidak setuju dengan beliau, ya, saya pernah bertentang dengan beliau, tetapi dari sudut reform, ya, itu dia tetap komited, ya. Hari ini saudara tengok, ya, memang kita perlukan reform, ya. Isu hari ini kita cerita tentang merdeka, penindasan, ya. Merdeka 1957 ialah untuk membebaskan kita daripada penindasan penjajah, itu semangatnya, ya. Itu matlamatnya, jelas matlamatnya, dan tercapai matlamat itu kerana kejelasan pada masa itu daripada datuk nenek moyang kita yang berjuang pada tahun 1997 tu, bukan kita, mereka berjuang dan mereka jelas, ya, cabaran zaman mereka ialah melawan penindasan kelompok penjajah. Mereka lawan betul-betul. 31 Ogos 1997 mereka menang, ya. Sekarang penindasan tetap berlaku, penindasan berlaku, bukan oleh penjajah tapi pemimpin sendiri, ya, jelas. Bertahun 2-3 tahun ni kita diperlihatkan dengan, ya, rasuah, penyelewengan, ya, penipuan, ya, sehingga ke saat ini oleh pemimpin-pemimpin negara, bukan penjajah, ya. Cerita tentang Perdana Menteri 1MDB bilion tu semua tahu, timbalan Perdana Menteri tu naik mahkamah, semuanya tentang duit rakyat bilion, ya. Cerita tentang, ya, Perdana Menteri yang paling lama, ya, berkhianat tentang reformasi, ya, kelompok elit. Kesemuanya ini, ya, memperlihatkan apa? Penindasan itu masih berlaku dan dilakukan oleh kelompok-kelompok elit, pemimpin-pemimpin. Kalau dulu tahun 57, ya, oleh penjajah-penjajah asing, hari ini, ya, ianya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara, ya, sendiri, ya. Sebab itu perjuangan harus terus, tapi kita kena jelas perjuangannya apa. Apa perjuangannya? Ya, perjuangannya untuk melakukan reform, melawan penindasan. Nah, ini yang tak jelas. Ya, kita di apa ni, cabaran paling besar kita macam tadi saudara sebut ialah UMNO dan PAS yang memainkan isu perkauman. Ya, dan ramai kita yang tergelincir, ya, yang tak boleh bertahan. Ya, di kalangan pemimpin-pemimpin utama negara Melayu, ya, hanya Anwar Ibrahim, ya, yang masih kekal bertahan, ya, mempertahankan politik multiracial, lebih bilang kaum, ya, walaupun ditekan hebat, ya, walaupun bukan sekadar ditekan, ya, ditawarkan dengan jawatan-jawatan yang besar, ya, untuk bersama, ya, dalam naratif mereka, ya, tetapi dia tidak mau. Sebab apa? Sebab jelas, ya, kita mau reform, ya. Kalau dulu 31 Ogos 1957, ya, kita mau lawan penindasan penjajah, sekarang kita mau lawan penindasan daripada pemimpin-pemimpin kita, dan kita mau lawan, ya, politik perkauman yang digunakan, ya, untuk melindungi kelompok-kelompok elit ini. Contoh terbaru, kes tanah Raup Mung Sangking, ya, di Pahang, ya, tanah berbelas ribu hektar dah dibiarkan ditanam berbelas tahun. Hari ini jadi isu kaum. Oh, dia kata ini peneroka, kerja peneroka Cina. Dia kata ini Cina rampas tanah Melayu. Masalah macam mana mereka boleh rampas? Macam mana mereka boleh berbelas tahun, ya, tanam musangking, daripada tak terkenal jadi terkenal. Satu dunia musangking. Dia takkan nak bagi tahu saya pegawai kerajaan, menteri-menteri besar tak tahu. Apa ada menteri besar Cina di Pahang sebelum ni? Ada pegawai PTG di Pahang itu Cina? Saya rasa hampir semuanya Melayu. Jadi mengapa mereka biarkan?
Kalau mereka tak biarkan, saudara ingat mereka boleh berlaku ribu hektar, bukan 1-2 hektar, bukan 10-20 hektar, ribu hektar, dan bukan 1-2 bulan, berbelas tahun. Maknanya ada, inilah dia, penindasan, ada penyelewengan, ada sikap tidak amanah, korupsi di kalangan pembesar-pembesar negeri, di kalangan pemimpin-pemimpin kerajaan, di kalangan ahli-ahli politik. Yang Melayunya, yang Cinanya, ini bukan soal kaum, ini soal pemimpin yang rasuah, pemimpin yang tak amanah. Tetapi saudara tengok macam mana dia alihkan daripada persoalan penyelewengan, persoalan tidak amanah, dialihkan kepada isu perkauman, dan ramai yang terperangkap. Ini persoalannya. Ini cabaran kemerdekaan. Cabaran kemerdekaan 1947 ialah lawan penjajah asing. Nampak terang penjajah asing. Datuk nenek moyang kita jelas ini cabaran zaman, dan mereka bersama-sama lawan. Sepatutnya kita jelas, kita juga jelas cabaran zaman ini adalah pemimpin-pemimpin yang rasuah dan menyeleweng. Apakah belum cukup lagi kita lihat? Perdana Menteri kita, timbalan Perdana Menteri, pemimpin besar, dan sekarang dalam kes Pahang ini, pemimpin pembesar negeri, pegawai kerajaan yang tidak amanah, yang menyeleweng, yang korup, yang menyebabkan harta negara digadaikan macam itu, hilang macam itu. Ini seharusnya menjadi fokus kita, cabaran kita, tapi kita tak jelas. Jadi kalau 31 Ogos berjaya boleh merdeka, sebab mereka jelas. Kita belum nampak kejayaan. Kita masih berlegar-legar lagi, berputar-putar lagi dengan kelompok-kelompok elit yang masih bermain dan masih berkuasa. Kerana kita tak jelas, dan kita dikaburkan dengan perkauman, isu-isu dan politik perkauman. Malah dalam PH ni, dalam koalisi yang memacakkan semangat dan nilai dan panji reform, itu pun kita kompromi dalam persoalan politik perkauman. Dr. Mahathir terang-terang cakap dia buat parti Melayu. Terang-terang cakap, dia kata Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri sebab dia bukan daripada parti Melayu. Kalau bukan perkauman, apa dia? Kalau bukan itu kenyataan politik perkauman, apa dia? Dan mengapa kita biarkan? Mengapa kita boleh kompromi dengan Mahathir? Mengapa kita sebagai satu koalisi reform yang jelas mahukan reform, kita boleh berkompromi dengan ada lagi ni permainan-permainan, kenyataan-kenyataan dan percaturan-percaturan yang menggunakan kaum? Tak boleh. Kita kena tegas. Ini yang seharusnya menjadi fokus kita. Dan kalau kita selagi kita tak fokus, saudara, kita tak akan berjaya. Dan inilah semangat dalam menuntut kemerdekaan ini, dalam kita menghayati semangat kemerdekaan 31 Ogos 1947, Hari Kebangsaan 16 September ini. Ini seharusnya menjadi fokus kita. Kita harus bawa fokus itu balik. Orang lain mungkin tersasar, orang lain mungkin tak nampak jelas, tapi kita mesti jelas. Ini yang dilakukan oleh Gerak 98. Gerak 98 adalah entiti pertama dalam perjuangan reformasi yang ditubuhkan oleh semua kaum, hampir semua parti pembangkang pada masa itu, NGO-nya yang bangkit buat pertama kalinya semenjak merdeka. 27 September insya-Allah kita akan raikan 27 September ini di saudara Dolah dan wilayah dan Gombak yang akan menjadi hostnya. Atas semangat itu, semangat berbilang kaum, semangat menentang kezaliman, semangat untuk mengangkat Malaysia menjadi sebuah negara yang bersih, yang melawan korupsi habis-habisan. Ini semangatnya, dan sebab itulah saya dan teman-teman memulakan balik semangat Gerak 98 ini untuk mengajak rakyat untuk kembali kepada persoalan asas negara, iaitu melakukan perubahan reform dan terlepas, bebas daripada permainan dan percaturan, percakaran politik-politik perkauman ini. Ini yang dibawa oleh Anwar Ibrahim, dan kita bersama-sama
dengan beliau dalam konteks ini untuk melakukan reform. Dan kita harap bagaimana semangat kemerdekaan tahun 1957 itu dapat kita garap, kita belajar semangat mereka, sikap mereka yang fokus kepada perjuangan, tahu cabaran zaman, jangan kita pick cabaran yang salah. Kita duk cerita pasal perkauman, kita bukan ada masalah perkauman, kita bukan ada masalah orang Melayu dengan orang Cina bertumbuk dengan orang India, adalah sikit-sikit, itu biasalah kan. Tetapi tak ada masalah besar, itu dah selesai. Tahun 50-an 60-an mungkin ada isu bahasa, 60-an 70-an ada, kita selesaikan. Datuk nenek moyang kita dah selesaikan. Itu cabaran-cabaran zaman pada masa itu. Cabaran zaman kita sekarang apa? Penyelewengan, rasuah berbilion-bilion, daripada yang paling besar sehingga yang paling kecil, daripada harta duit di Kementerian Kewangan hinggalah kepada tanah-tanah seperti di Rauk. Asasnya apa? Asasnya penyelewengan, bukan perkauman, bukan kerana peneroka Cina atau India atau Melayu. Persoalannya ialah pemimpin-pemimpin pembesar-pembesar mereka yang berkuasa, baik yang Melayu, baik yang Cina, baik yang India, dan bangsa-bangsa lain pun yang rasuah dan menyeleweng. Ini persoalan, ini cabarannya, dan Gerak 98 mau mengajak saudara, teman-teman, gunakan kekuatan semangat Gerak 98 yang lalu untuk kita membina kekuatan ini. Dan dengan semangat hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan ini, kita menggarap balik kekuatan pejuang-pejuang kemerdekaan yang lalu. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, hari ini hari penamaan calon Sabah, itu pun satu hal juga. Ini masalah elit politik, ini masalah pemimpin-pemimpin politik yang punya duit. Duitnya banyak bah dia, kalau di Sabah. Sebab itu tumbang, sebab itu bubar. Dan bubar ini kita makan belanja yang bukan sikit. Ekonomi mengudum. Kita punya masalah ekonomi. Kita terpaksa hadapi pilihan raya negeri sekali lagi dengan belanja yang besar, dengan COVID-19 yang semakin meningkat di negeri Sabah itu sendiri. Tetapi pemimpin-pemimpin yang rakus, yang korup, yang perangai jijik, yang bejat sosial ini, mereka tak fikir ini semua. Dan saya nak ingatkan di hari penamaan calon Sabah ini, saya nak ingatkan dan kita kena ingatkan kepada rakyat semuanya, pengundi-pengundi di Sabah, kena ingat apa yang berlaku dulu. Mana puncanya? Puncanya ialah kerakusan pemimpin-pemimpin yang membeli wakil-wakil rakyat, melompat, cukup numbers, dan cuba melakukan peristiharan pada hari penting Islam, 10 Muharram, hari Ashura. Punya jijik punya perangai. Orang hari Ashura, kita dianjurkan untuk beristighfar, kan? Ingat kepada perjuangan, yang boleh puasa. Dia sibuk, dia beli orang. Hari Ashura ni kita nak ingatkan ni. Kita nak ingat betapa jijiknya pemimpin-pemimpin ini. Pemimpin-pemimpin daripada UMNO, yang sekarang ni dah Perikatan Nasional lah, Muafakat Nasional, macam-macam nasional ada lah. Sekarang barulah gagasan rakyat lah. Dia dah sebelah sini tak boleh kona, sebelah nasional tak boleh kona, dia buat gagasan rakyat Sabah. Tetapi pokoknya penyamun semua. Pokoknya jijik. Hari Ashura kerja je merasuah orang, merasuah pemimpin-pemimpin. Apakah ada yang lebih jijik daripada itu? Tak menyempat-tempat, tak tunggu hari lain, hari penting Islam, hari di mana kita harusnya beristighfar, berpuasa. Kerja dia beli orang, beli pemimpin, beli wakil rakyat. Dan ada yang boleh dibeli, bukan 1, 2, 3 orang, puluh orang, puluh wakil rakyat yang berjaya dia beli. Nasib baik TYT cerdik sikit, dia berubah. Kalau tidak, penyamun naik Ketua Menteri pula. Yang didokong oleh semua penyamun-penyamun yang dah dibeli. Tak gila kau saudara? Memang gila lah pun. Yang kerajaan persekutuan pun gila. Jadi nak kata Sabah gila macam mana? Dan
disokong, ini perkara jijik. Ya, ini perbuatan jijik dan disokong oleh kerajaan yang jijik. Ya, jangan lupa itu, Muhyiddin hantar orang kanan dia pergi ke istana negeri, ya, untuk minta supaya dilantik ketua menteri baru. Muhyiddin hantar menteri kanan Hamzah Zainuddin berjumpa dengan TYT. Maknanya Muhyiddin merestui perbuatan jijik yang dilakukan oleh Musa Aman dan gerombolannya. Ini sikap, ini sejarahnya, ini faktanya. Jadi kita ingin mengingatkan orang Sabah, ini dia puncanya ini. Puncanya apa? Puncanya pemimpin rakus. Puncanya apa? Puncanya pemimpin korup. Puncanya apa? Puncanya pemimpin yang gila kuasa, yang tak ada moral, yang jijik, baik yang daripada Sabah, termasuk juga yang daripada Putrajaya. Kalau tak dapat sanction, tak dapat permission jelas daripada Putrajaya, daripada Perdana Menteri ni, apa nama Abah, Ketua Abah atau Kepala Otak dia lah ni, kan? Konon baik apa? Orang baik kan, ya, merestui perbuatan jijik pada hari Ashura. Ini orang baik kan, ya. Merestui perbuatan merasuah pemimpin wakil rakyat, merestui perbuatan yang jijik pada hari bersih, hari penting, hari mulia dan penting dalam Islam. Ini kita nak ingatkan. Sebab itu mesti diajar. Kita gerak 98, kita buat keputusan, ya, kita tentunya kita bersama dengan PKR dan semua mana parti pun yang mau dan punya kekuatan dan punya semangat untuk lawan penyamun-penyamun ini di Sabah. Kita akan bersama mereka untuk lawan kelompok-kelompok ini habis-habisan. Atas semangat apa? Atas semangat kita tidak boleh benarkan politik jijik. Atas semangat kita tak boleh biarkan, ya, kelompok-kelompok yang jijik ini, ya, daripada kerajaan pusat yang jijik, ya, yang memberi habuan. Ya, Muhyiddin ini jelas menjadi Perdana Menteri dengan memberi habuan. Dia cakap dan dia buat. Dua-dua komplit. Kata apa? Ya, audio orang bersatu sendiri keluarkan. Ya, sebelum terjadi Perdana Menteri, dia cakap. Ya, audio tu tersebar dan kita kata itu Muhyiddin. Sampai hari ini dia tak nafi. Sampai hari ini dia tak saman. Siapa pun dia tak saman. Kalau tak betul dia saman. Ini bukan perkara kecil, ini kenyataan audio beliau sebelum jadi Perdana Menteri yang mengatakan kita mesti bagi habuan, kita mesti rasuah orang UMNO, kita mesti bagi jawatan kepada orang UMNO, Menteri UMNO, bagi dia menteri, bagi dia Perdana Menteri, tak cukup bagi dia ketua JLC, bagi pengurusi JLC. Orang UMNO ni macam tu dia kata. Kita bagi habuan, ada ikut lagi tak? Itu audio Muhyiddin sebelum jadi Perdana Menteri. Lepas jadi Perdana Menteri, dia buat. Dia bagi pengurusi JLC kepada orang UMNO. Komplit dia cakap dan dia buat. Kalau bukan rasuah apa dia? Kalau bukan rasuah apa? Ini bagi rasuah habuan jawatan untuk jadi Perdana Menteri. Tak ada nilai, tak ada moral, ya. Jijik. Sebab itu dia boleh menyokong usaha jijik yang dilakukan di Sabah. Jadi yang dia kata Tok Abah kan ni, yang kononnya prihatin, ya, yang tak campur politik, yang tak kisah politik, kerja untuk penipu semua ni, membohong kan? Dan kita kena jelas sebab ini. Ini kerja gerak 98, ya, kita memang keras, kita tak kompromi. Orang lain nak kompromi ini pasal, tapi kita tak. Sebab apa? Sebab kita kena ajar rakyat, ya, untuk rakyat mengajar pemimpin-pemimpin yang tak ada nilai moral ini. Dia tak boleh tutup kejijikan dia, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tak boleh. Yang salah tetap salah. Apa pun yang dia bagi, bukan duit dia pun. Kononnya sekarang dia baik, Covid macam-macam dia. Itu bukan duit dia. Negara-negara lain pun buat. Bukan dia saja. Itu memang tanggungjawab dia. Sebagai sebuah kerajaan itu dia kena buat. Tetapi dari segi prinsip moralnya, daripada asalnya, daripada awalnya, dia membina kerajaan Putrajaya ini dengan perlakuan jijik, khususnya memberi habuan dan rasuah. Ya, sebab itu kita tengok sendiri, ya, masih berlaku rasuah, masih berlaku penyelewengan, bergebut-gebut dengan jawatan JLC, dan berlaku penyelewengan duit negara yang membabitkan COVID-19. Ya, kes Kementerian Kesihatan, ya, procurement yang membabitkan 20-30 juta ringgit. Ada siasatan, ada kes, ada tangkapan yang dilakukan. Ya. Peruntukan membeli peralatan untuk the frontliners, PPE kepada the frontliners itu
disalahgunakan, disonglap duit sampai 24 ke 30 juta oleh beberapa pemimpin-pemimpin besar di Kementerian Kesihatan, dan ada siasatan dan ada tangkapan pada masa Covid, tapi sampai hari ini tidak ada pendakwaan yang dibuat. Sebab apa? Sebab ini semua kelompok jijik, tak ada moral. Mereka tak nampak rasuhan ini sebagai bahana besar bagi masyarakat. Sebab itu tidak ada kesungguhan. Yang nak kata Muhyiddin ni hebat apa dalam bab rasuah? Mengapa dibiarkan? Ini duit krisis, ini duit masa frontliners, ini penyelewengan yang berlaku semasa nyawa rakyat terancam, dan duit habis, duit hilang. 24 ke 30 juta itu confirm hilang. Kau tidak buka kertas kesihatan, kau tidak tak ada tangkapan, kau tidak ada kesihatan daripada SPRM. Persoalan kita mana dakwaan? Kalau dia betul mempertahankan, kononnya mau mengangkat sebuah kerajaan yang bersih, yang prihatin apa? Tak ada. Sebab itulah kita kena bangkit dan lawan. Ini yang saya harapkan dan kawan-kawan dalam Gerak 90. Di Bandar Tun Razak, saya dan kawan-kawan bagi komitmen. Ini semua orang lama, Syed Basharudin, Saudara Usman, mereka hari ini tampil. Ini orang kuat, Datuk KJ dulu ni, Datuk Jaafar, mereka lah kuat, ceramah paling kuat ni, menang KJ. Tapi dia dah sebutkan semangatnya apa, asasnya apa, kerana untuk melakukan reform. Bila tersasar, mereka lawan. Alhamdulillah mereka tampil hari ini dan bicara, dan ini petanda baik. Dan kita sebagai Gerak 98, dari pusat sampai ke wilayah, chief wilayah pun ada, kita bagi komitmen Bandar Tun Razak kita akan bersama-sama dengan saudara untuk pastikan siapa pengkhianat jalan. Sebab kita angkat semangat pejuang-pejuang 98, kita angkat semangat reformis 98, kita angkat semangat mereka yang berkorban pada 98. Ustaz Faldin Noor yang memimpin Gerak 98 pada 27 September 98, semangatnya tetap utuh daripada sampai ke akhir hayat, dan ramai lagi. Kita mengambil dan bersama dan mau mempertahan dan membela semangat itu. Sebab itu kita tak boleh kompromi siapa pun, walaupun dia bekas kawan kita, bekas bos kita, bekas pernah bersama dengan kita, ada sedikit sebanyak budi dia pada kita pun, tetapi kita tak boleh kompromi dalam hal reform, apatah lagi bersekongkol dengan kelompok-kelompok yang khianat, yang jijik yang saya sebutkan tadi, daripada Muhyiddinnya sampailah yang ke Sabah. Kita tak boleh kompromi sama sekali. Sebab itu kita kena serang habis-habisan. Saya yakin macam Saudara Basharudin sebut, memang atas kertas memang tak boleh pergi, namanya kalau lain daripada PKR sekarang memang tak boleh. Tapi kita tak boleh ambil mudah. Satu. Kedua, kita kena bekerja kuat. Ianya bukan soal menang kalah saja. Ini soal maruah. Ini soal komitmen kita. Ini soal semangat kita. Ini soal janji kita. Ini soal sumpah kita untuk lakukan reform. Dan Bandar Tun Razak bukan parlimen biasa, seperti yang saya sebutkan tadi. Ini parlimen penting. Daripada awal kita berjuang pada tahun 99, Bandar Tun Razak ini merupakan parlimen yang kita berikan hanya kepada orang-orang yang punya credibility dan nama yang besar dan sohor dalam perjuangan reformasi. Makanya kita kena perjuangkan, makanya kita kena bela, makanya kita kena bagi isyarat kepada semua, baik di wilayah ini, wilayah persekutuan dan seluruh negara, bahawa Parlimen Bandar Tun Razak, reformis Bandar Tun Razak, pejuang-pejuang di Bandar Tun Razak, tidak akan ambil sikap mudah, tidak akan kompromi, mereka akan lawan habis-habisan kelompok pengkhianat ini. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penerangan daripada Saudara Datuk Ezam Muhammad Noor, Pengerusi Gerak 98 Nasional. Saya mengalukan kedatangan AJK daripada PKR Bandar Tun Razak
Yang saya nampak di sini Saudara Latif, Pak T, selamat datang. Sekarang kita hampir tamat ke majlis kita pada hari ini. Saya menjemput saudara-saudara, kita ada sedikit jamuan di luar. Mungkin ini tidaklah sehebat seperti di Hotel Sheraton, tapi cukuplah sekadar kita mengalas perut. Kerana benda itu pun senior saya boleh panggil saudara sekalian senior saya muda lagi. Jadi saya rasa tak ada masalah dengan jamuan yang sedikit ni. Silakan. Sekarang saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.